Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video lepas kita dah dengar cerita tentang siapakah Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan kisah perlantikan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah. Bagi anda yang belum lihat video ini, anda boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana beliau menjadi khalifah. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Okey, pada video sebelum-sebelum ini saya ada cerita tentang bagaimana Islam ini banyak tersebar dan dianuti oleh sekalian Arab ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi, waktu itu boleh dikatakan Nabi Muhammad SAW menggunakan kelebihan perjanjian Hudaibiyah ini sebagai medan untuk sebarkan Islam di luar kawasan Mekah dan Madinah. Dan dalam waktu itu juga, jarak waktu antara Islamnya penduduk Arab dan kewafatan Nabi SAW juga agak dekat. Jadi kalau kita lihat, waktu itu boleh dikatakan orang Arab yang masuk Islam ketika itu memang sekadar memeluk Islam sahaja. Jika lihat dari segi kekuatan iman mereka, memang lemah selemah-lemahnya. Mana taknya, baru sahaja masuk Islam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW telah wafat. Jadi waktu itu, jika kita lihat, memang ramailah umat Islam yang mula murtad, terutamanya setelah mereka dapat tahu yang Nabi Muhammad SAW telah wafat. Bagi mereka, Islam sudah habis setelah Nabi SAW wafat. Sedangkan Islam itu tak akan habis kerana Nabi SAW tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah yang boleh kita sebut di sini bahawa ramainya murtad dan keluar Islam ketika wafatnya Nabi SAW adalah kerana lemahnya iman mereka ketika itu. Dan ini telah berlaku ketika mana zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar. Bukan setakat itu sahaja, bila wafatnya Nabi SAW, maka waktu itulah terbukalah segala keburukan dan ramainya waktu itu ambil kesempatan untuk tunjukkan bahawa Islamnya mereka sekadar nama sahaja, bukan kerana benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Waktu inilah Saidina Abu Bakar As-Siddiq kena hadap orang Arab yang mula keluar dan menentang Islam. Bagi mereka yang murtad ini adalah bila Nabi SAW wafat, maknanya Islam bukan lagi pada nama Nabi SAW, tetapi Islam itu telah dipegang oleh Quraisy. Jadi poin inilah menyebabkan sekalian Arab yang murtad ini pakai dan sebarkan kepada Arab yang lain untuk keluar dari Islam dan melawan khalifah yang baru dilantik, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya ujian yang perlu dihadapi oleh Saidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah bukan biasa-biasa. Dahlah orang Arab murtad, ada pula di kalangan Arab ini mengaku jadi Rasul pula, dan ada pula yang tidak mahu membayar zakat. Memang parah bertukar barah apabila tanah Arab menjadi kucak-kacir setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau anda semua nak tahu, dari sebesar-besar jazirah Arab yang telah masuk Islam, hanya 3 kota sahaja yang penduduknya masih patuh dan taat dengan ajaran Nabi SAW dan mengikut khalifah. Penduduk yang saya maksudkan ini ialah penduduk kota Mekah, kota Madinah dan penduduk kota Taif. Bahkan penduduk dari 3 kota ini tetap kukuh dengan kekuatan iman untuk kembalikan semula ajaran Islam yang sedang merosak, terutamanya di kalangan bangsa Arab ketika itu. Baiklah, sekarang kita pergi pada cabaran pertama Saidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu menghadapi orang-orang yang mengaku jadi Nabi. Sebabnya mereka ni nak jadi Nabi, kononnya nak menyatukan orang Arab sama seperti Nabi SAW. Jadinya orang yang dimaksudkan menjadi Nabi palsu ini adalah Musailamatul Kazzab dari Bani Hanifah. Kalau anda semua nak tahu, Musailamah ni pernah klaim jadi Rasul bukan selepas wafat Nabi Muhammad SAW sahaja, tapi waktu Nabi SAW hidup pun dia pernah hantar surat kepada Nabi SAW untuk ikut ajaran dia pula. Ni memang lawak, tapi itulah hakikat yang pernah berlaku. Baiklah, berbalik pada cerita Musailamah. Bila Musailamah ni mengaku dia jadi Nabi, kekuatan pengikut dia ni menjadi bertambah bila mana dia telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Sajah, yang merupakan perempuan Arab yang juga mengaku jadi Nabi dari kalangan Bani Tamim. Jadi bila bergabung sahaja pengikut Musailamah dan Sajah ni, maka menjadi bahaya kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar ketika itu. Dan bukan setakat Musailamah dan Sajah je nak jadi Nabi, ada juga lagi manusia bernama Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman dan Tulaiha ibnu Khuwailid dari Bani Asad. Memang
memang kemaruk betul diorang ni semua nak jadi Nabi. Cabaran seterusnya adalah dari orang Islam yang tak mahu membayar zakat. Kisah orang Islam tak mahu bayar zakat ni bermula setelah Nabi SAW wafat. Bagi mereka, bila Nabi SAW dah wafat, buat apa lagi nak bayar zakat? Jadi poin inilah mereka pakai untuk tidak bayar zakat, selain menganggap bahawa zakat ini sebagai cukai yang dipaksakan. Selain dari itu, golongan tak nak bayar zakat ni salah faham tentang ayat Al-Quran dari surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sedekah daripada harta mereka buat membersihkannya dan menghapuskan kesalahannya. Bagi mereka, tafsiran ayat ini menunjukkan hanya bayar zakat kepada Nabi SAW sahaja. Bila Nabi dah wafat, ayat tentang kutip zakat ini dah tak boleh pakai lagi. So, inilah beberapa tentangan yang bakal dihadapi oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemula kepada pemerintahan khalifah di zamannya. InsyaAllah pada video yang akan datang, kita akan lihat apakah yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap mereka yang telah memberi ancaman kepada Islam ketika itu.